Astaghfirullah al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Innaka ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billah. إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم ربي يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم نور حياتنا بالإيمان. اللهم نور معرفتنا بالإيمان. اللهم نور أخلاقنا بالإيمان. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, yakni meninggal dunia dalam keadaan muslim, mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Imran ayat 102. Yang dihormati, yang berbahagia, dikasihi Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan yang dikasihi, yang dihormati Al-Fadhil As-Sahabul Fadilah, tuan-tuan imam Surah An-Nur Fasa 3A, dan yang dikasihi, yang diraikan seluruh para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan dari kalangan rakan taulan penduduk sekitar surau An-Nur Fasa 3A, dan tidak dilupakan kehadiran kita pada pagi ini, bersama kita pada pagi ini rakan taulan di luar sana, sama yang jauh, yang dekat, utara, tanah air, di timur barat, Semenanjung, Sabah, Sarawak dan semuanya yang menonton live atau menonton akan datang daripada recording kita buat ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati setiap inci perjalanan kita dalam usaha kita untuk meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan demi untuk kita meraih keselamatan, kerahmatan dan kejayaan di dunia ini lagi, sebagai bekalan kita untuk kita sampai ke hari akhirat dalam keadaan yang penuh dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita insaf, kita sedar dan kita faham dalam hidup ini kita nak kepada Allah Azza wa Jalla suatu kejayaan, bukan kegagalan, suatu keredaan, bukan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Justru apa yang kita aturkan dalam hidup tuan-tuan ialah aturan sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aturan itu pastilah merupakan aturan yang berdasar kepada qimatu al-amali wal iman, berdasar kepada harga sebuah amalan dan keimanan. Batulah kesatuan ataupun ilmu dan amal dan iman itu satu perkara yang tidak boleh berpisah. Al-amalu wal iman, amal dan iman, dua perkara yang tidak boleh dipisah-pisahkan dan tidak terpisah sama sekali. Kerana kita dalam hidup beramal, kita wajib lakukan, dan beriman wajib kita sempurnakan. Jadi di atas dua gandengan itulah kita usaha dengan sebaik mungkin. Di atas apapun situasi kita ada kelemahan, ya kita ada kelemahan, kekurangan, kesilapan kita lakukan, tetapi kita yakin, kita percaya, sesaat bila kita dapat gabungkan segala kekuatan antara amalan dan iman itu, kita akan jadi orang yang ada kekuatan dalam kita beramal. Ini kita harapkan, kerana sampai satu ketika nanti kita nak dikelompokkan dalam golongan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah. Itu kelompok yang Allah sebut dalam surah Al-Qari'ah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, thaqulat mawazinuhu dengan makna banyak amal-amal kebaikan dia telah lakukan, pahala dia raih, amal salah dia buat, dikumpulkan sepanjang hidupnya dengan amal salah, pahala begitu banyak. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan hidup dalam ketenangan di alam sana nanti, itu alam syurga. Diberi Allah keredaan melalui syurga yang diberikan kepadanya, syurga tempat tinggalnya. Kenapa? Kerana thaqulat mawazin, kerana banyak timbangan amal baik. Dia beriman, dia beramal, dan dia buat amal salah yang secukupnya. Adapun orang kita tidak mahu berada kelompok itu, ialah kata Allah Azza wa Jalla, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun golongan yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, golongan yang terlalu
sikit amal kebaikan, yang banyak amal kejahatan, yang banyak amal maksiat dan keburukan, yang banyak dosa, pahala tak banyak. Ketika dosa itu lebih banyak bertimbun-timbun dan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, kata Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar nanti, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggal baginya neraka yang membakar-bakar. Hawiyatun, yakni neraka yang meninggi apinya, yang begitu melahap apinya untuk membakar manusia. Itu mana hawiyah, neraka yang panas. Jadi ayat ini satu ayat yang cukup untuk berikan kita jawapan. Aina nahn, di mana kita sebenarnya berada sebenarnya? Wa al-masir, ataupun perjalanan kita ke mana akhirnya? Ila aina masiruna, kepada mana penghujung kita hidup ini? Jadi tuan-tuan sekalian, itulah apa yang kita sentiasa usaha dan kita lakukan tanpa kita cuai, tanpa kita mengambil sikap bermudah-mudah ataupun dipermudah-mudahkan, ialah kita nak perkukuhkan. Sekalipun amal itu amal yang kecil, di sudut pahalanya tak besar mana, tetapi itulah merupakan warna kehidupan beragama kita. Seorang beriman ini dalam hidup beragama, dia tidak akan ada kebencian kepada pahala demi pahala. Itulah sebabnya kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, orang beriman itu sentiasa dihiasi dengan perasaan untuk sentiasa buat amal saleh, sekalipun amal itu nampak kecil pada pandangan dia ataupun pada pandangan masyarakat. Kecil saja, ya, sekadar letakkan susun selipar di tangga masjid contohnya, selipar yang agak berterabur, kita susunkan untuk memudahkan orang keluar masjid terus pakai dan terus berjalan. Sebab selipar nampak macam tak teratur, kita susunkan saja satu. Contohnya ialah menyusun selipar di tangga masjid itu bukan satu benda besar semacam kita infak 1 juta, 2 juta, 1,000 kita umrah. Tetapi sekalipun amal itu nampak kecil pada pandangan mata manusia, selipar disusun begitu, tetapi hakikatnya ialah itu merupakan satu amal hasanah, satu kerja baik yang tidak akan dikecewakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla, pahala Allah akan bagi kepada kita. Jadi itulah nilai seorang mukmin, sebab orang mukmin ini dia tidak akan mengira sesuatu berasal kepada pandangan mata kasar, tapi dia kira sesuatu atas pandangan mata hatinya. Kan itu amal baik, soleh, ditunaikan tanpa cuai, bahkan dia akan berterusan. Itulah sebabnya kita dalam hidup ini, kekuatan hati dan jiwa itu amat perlu kita bentuk, kita canang dan kita bangunkan untuk jadikan kita dalam keadaan mampu beristiqamah dalam kita beramal, dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini di antara mukadimah saya, kerana saya ingat saya nak mukadimahkan hal itu sebab saya kira apa yang kita nak terus lakukan hidup ini ialah kita nak hidup dalam suasana bersegera kepada kebaikan sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim yang dirakamkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 114. Al-Imran 114, Allah sebut kepada kita, wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Ini ciri orang beriman. Allah rakamkan dalam surah Al-Imran ayat 114. Al-Imran 114, wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Dan mereka itu orang mukmin bersegera, al-musara'atu ilal khair, mereka bersegera, berlumba dalam buat kebaikan, kebajikan, pahala. Wa ulaika minas salihin, mereka itu kata Allah pasti tergolong di kalangan orang-orang yang salih. Itu jaminan Allah kepada kita. Jadi sebab itulah al-musara'atu ila khairat, ataupun segera kepada amal soleh tidak merupakan perkara kecil kepada kita. Sebab kesegeraan kepada amal soleh tandanya kita ada hati yang bersih, jiwa yang tenang, hidup yang penuh keberkatan. Kalau tidak ada kesegeraan, bayangkan tuan-tuan, azan berkumandang. Tapi kalau iman kita menipis, kalau iman kita dalam kata tidak membesar, tidak hidup,
Azan kumandang, kita tak rasa apa. Walaupun rumah sebelah masjid, tak bersegera kita. Azan clear dengan suara jelas pada muazzin masuk ke rumah kita. Tapi kan iman kita menipis, umpama kulit bawang yang diserat-serat begitu rupa, disirat begitu rupa, dan akhirnya tak ada apa. Bila iman menipis, agama tak cukup di dada, maka kita tak ada rasa apa. Tapi orang yang imannya walaupun tak banyak tapi ada kekuatan hati, apalagi kalau iman dah ketebal, belum azan berkumandang, dia menunggu untuk solat. Sebab jiwanya melekat dengan kebaikan. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Maka kata Allah dalam Quran, dalam surah Al-Imran 114, wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Mereka itu bersegera pada amal yang baik-baik, dan mereka itu, kata Allah, minas salihin, di antara orang-orang yang salih pada sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya nak mukadimah ini adalah sebagai satu peringatan untuk sama-sama kita ambil syakna. Sebab tuan-tuan sekalian, hasilnya, natijahnya, result daripada amal kita ini ialah hidup ini kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mukadimah di awal tadi ayat Al-Imran 102 yang sentiasa kita baca di mana-mana, bahkan khutbah Jumaat pun tak tinggal membacanya. Khutbah Jumaat pun tak tinggal kita mendengar dalam khutbah lah, imam bacanya, khatib bacanya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa, dan jangan mati melainkan mati sebagai seorang yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira agak baguslah kita pada pagi ini dalam cuaca yang penuh ketenangan, dalam cuaca yang penuh dengan kerahmatan ini, di awal pagi berkat ini, agak baik kalau kita cuba pandang sekejap kepada ayat tentang bertakwa ini, kerana isunya Allah, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah? Muwassafat al-muttaqin. Ma hiya muwassafatul muttaqin? Apa dia sifat-sifat, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam kacamata agama yang telah dinyatakan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah ciri orang bertakwa, tuan-tuan, yang cuba nak hidup dan terus membina kehidupan yang lebih selesa, bahagia, aman pada saat mendatangnya, hari-hari mendatang, jam mendatang, minggu mendatang, itu sampai dia mati keadaan dia Allah radai. Ciri pertama orang bertakwa ini ialah, kita tengok dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat sebut, ialah orang itu memelihara salatnya, sentiasa memelihara salatnya. Ciri orang bertakwa ni. Sebab dalam hidup orang mukmin, salat adalah imaduddin, tiang agama. Salat adalah imadul hayati, tiang kepada kehidupan. Dan salat itu adalah merupakan perisai, junnah al-mu'minin, perisai bagi orang beriman. As-salatu junnatul mu'minin, perisai bagi orang beriman. Jikalau salat tak ada, perisai tak ada, musuh boleh tembuskan dada kita dengan pedang yang tajam. Kalau kita tak ada tiang seri salat, kita akan gugur, jatuh, dan kita akan hancur. Ibarat bangunan yang tak ada tiang seri akan hancur lebur, tapi kalau ada tiang seri yang gugur, 100 tahun pun itu tidak akan roboh dan jatuh, bahkan tegak berdiri. Itulah kita. Jadi maknanya dalam hidup ini, antara ciri pertama orang bertakwa ialah orang yang memelihara salatnya. Hal ini kita boleh nampak daripada ayat surah Al-Ma'arij 34. Kalau kita boleh ambil peringatan Allah dalam Al-Quranul Karim, ialah pada surah Al-Ma'arij ayat 34. Apa kata Allah ayat itu? Allah berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang sentiasa memelihara salat mereka itu. Memelihara, yuhafizun, sentiasa dijaga, dia pelihara. Dan konsep pelihara ini dalam agama ialah dengan maksud menunaikan dengan segera. Kesegeraan kepada salat sendiri. Maka tidak ada nak menangguh-nangguh, melambat-lambatkan, tidak ada. Tapi yang ada ialah kesegeraan
sampai masa dia tidak akan tangguhkan kerja solat. Itu di antara akhlak bertakwa. Cabaran kita hari ini banyak tuan-tuan. Kalau kita dalam urusan perniagaan, urusan harta, urusan pekerjaan, terhalang kita kadang-kadang untuk solat awal tu ni. Tak kira siapalah. Kita terjebak dengan situasi macam. Itulah sebabnya nak mengurus hidup dengan nilai agama ni bukan sebenarnya yang mudah. Kecuali bila ada titik-titik keimanan dalam hati nurani kita. Allah permudahkan. Tapi kalau tidak ada titik keimanan hati kita, memanglah solat ini ditinggalkan, diabaikan, dicuaikan, dilewat-lewatkan, tak dipandang utama dalam hidup. Ini yang kita paling takut. Dan ini boleh berlaku pada siapa saja. Atas faktor kesibukan, kepenatan, nak berehat yang secukup-cukupnya, sepanjangnya, kerana urusan keluarga dan harta benda macam-macam. Kita sebenarnya senaraikanlah. Kalau saya minta tuan senaraikan, apakah sebab-sebab yang menjadikan anda lewat solat? Nah, senaraikan 10 perkara. Soalan ni bukan saya minta jawab segera, tapi kita letak dalam hati kita lah. Apakah sebab-sebab yang menjadikan anda lewat solat? Takhirkan sembahyang. Tak sembahyang, lagi teruk lah. Yang lewatkan sembahyang ini. Dan sembahyang lewat kenapa? 1, 2, 3, 4, mungkin 10 jawapan kita ada. Faktor kesibukan, faktor jam, faktor sibuk dengan keluarga, sibuk dengan klien, waktu pejabat, banyak urusan, sekian kerana penat, letih bekerja. Yang ketiga, yang 7, mungkin sekian-sekian, mungkin 10, 11, 20 kita dapat. So itu semua penyakit kita. Itu penyakit yang kita ada. Atas apa alasan sekalipun sudah tidak ada alasan. Pekerjaan, harta benda, keluarga, anak pinak, kesibukan dengan klien di pejabat, urusan meeting, sampai 5-6 meeting sehari. Itu urusan yang boleh diselesaikan secara konsisten. Lebih utama ialah solat mesti didahulukan daripada yang lain. Solat didahulukan daripada yang lain. Jadi ini di antara cabaran kita lah dalam suasana hari ini. Sedangkan kita faham, kita tahu bahawa solat ini tidak boleh dilewat-lewatkan, dilengah-lengahkan ataupun langsung tak bersolat contohnya. Wa'alaikumsalam. Kita kalau bincang bab solat ini, dua kelompok manusia lah yang akan menjadi penyebab kepada berlakunya bencana. Pertama, golongan tak solat. Yang kedua ialah golongan yang melengah-lengahkan solat, melewatkan sembahyang, bahkan tak jaga waktu solat dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi dalam hal ini, ciri pertama orang bertakwa, kata ulama, ialah sentiasa melihara solat sembahyangnya. Pemeliharaan bab solat ini, dia mesti asas kepada 3-4 perkara lah. Yang pertama ialah kesediaan hati kita untuk tunaikan ibadat segera. Kemudian persiapan ilmu di hati kita untuk tunaikan ibadat sebaik mungkin. Ketiga ialah kita bersegera untuk menanti azan, menunggu azan, dan bila azan masuk kita segera bersolat. Keempat ialah kita rasa seronok menjadikan solat itu sebagai tiang seri kepada kehidupan kita. Boleh enjoy. Dalam bahasa moden sekarang, dikata enjoy dengan solat. Enjoy dengan solat. Begitu saya enjoy di kedai makan. Dengan kawan-kawan 5-6 orang, kita berborak kosong sampai 2-3 jam. Daripada pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, kalau hari cuti contohnya. Kita seronok kan? Dapat santai-santai di shopping center. Tidak. Dalam agama ni, antara yang utama ialah enjoy dengan solat. Daripada tahajud, qiyam dengan solat, qabliyah, ba'diyah dengan solat fardu, wajib 5 kali sehari semalam. Kalau masuk Ramadan dengan solat qiyam, dengan solat tarawih Ramadan contohnya. Itu semua boleh kita enjoy. Santai dengan mana? Bukan santai macam kedai kopi, kedai restoran, bukan di restoran mamak tuan-tuan, tapi dengan maksud kita rasa tenang. Enjoy dengan kita rasa bahagia, seronok, ambil wuduk pun tak ada musibah sangat. Walaupun sejuk cuaca, seronok hampas sejadah, rokok dengan sujud 2 rakaat. Habislah. Tak buat 4 ke 6, silakan. Tapi dapat rakaat pun madai. Terseronok dan tenang hati. Itu enjoy. Dan itu sebab ciri ini, ciri orang beriman sebenarnya. Baik. Sementara pula, yang boleh mencirikan kita orang beriman bab solat ialah kenapa? Solat itu sebagai pendinding antara kita dengan kejahatan dan kemungkaran. Sesuai dengan ayat Al-Ankabut 45, sebut dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.
Al-fahsya iaitu keji. Wal munkar, munkar. Allah tidak radai perbuatan itu munkar. Allah tak suka, Allah tak nak, Allah benci. Baik. Jadi pada ayat ini tuan-tuan, jelas Al-Ankabut 45 ini, Allah beri jaminan kepada kita. Salat kita lakukan itu, baik wajib ke sunat, kita gabungkan sekali malam siang, akan terhindar kita daripada dua benda. Pertama, keji daripada sudut akhlak. Keduanya adalah munkar sudut amalan. Keji dan munkar terhalang. Secara mudahnya, tuntas kita tak sanggup nak buat kezaliman. Nak menipu dusta, nak bohong orang, contoh nak kacau orang dengan kata-kata yang tajam, dengan tumpahan yang seranah contohnya, ataupun zalimi orang bekerjaan, tak beri orang ruang, macam-macam lah. Itu semua keji dalam Islam. Keji belaka tu. Termasuklah kita dengan persoalan akhlak semasa, minum arak, berjudi, macam itu semua. Dan munkar, benda yang Allah tak suka. Menipu orang, tak suka. Allah tak suka. Kurangkan timbangan urusan pekerjaan harian kita dalam tiap menimbang, kurangkan 10 gram, tak suka. Tengok orang pandangan yang tak berapa nak elok contohnya, ataupun dalam keadaan pandangan yang negatif, tak suka. Jadi ini munkar. Jadi sebab itu dalam hal ini dijamin oleh Allah Al-Quran, Allah Azza wa Jalla, dengan salat ini tercegahlah kita daripada kekejian dan kemungkaran. Ini satu jaminan. Jadi nampak tuan-tuan, kesolehan seorang itu datang daripada amal yang dia buat, akhirnya mungkar dia jauhi, yang keji dia pun jauhi. Jadi gabungan kedua ini tuan-tuan Allah menjadikan kita lebih, orang kata, santai, seronok, sebab iman itu dia pasak masuk, dia mengubah kehidupan kita daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kemaksiatan kepada kebaikan, daripada dosa kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Cantik sekali. Baik. Kemudiannya, saya tak pergi jauh lah bab sembahyang ni, saya kira sebagai satu rumusan awal saja, rumusan umum saja. Yang keduanya ialah antara tanda ciri orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama, dia jaga solatnya sesempurna mungkin. Yang kedua ialah dia akan jaga hatinya. Seorang yang bertakwa itu, dia akan sentiasa jaga hatinya. Maksudnya ialah hatinya sentiasa dibentuk, dicanang, jadi hati yang bersih. Hati yang bertakwa pada Allah. Hati yang penuh dengan nilai kebaikan, kebajikan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Jadi dia boleh terjemahkan hidup dengan nilai yang positif. Semua orang kawannya, semua orang temannya, semua orang adalah rakannya. Bukan semua orang musuh aku, semua orang aku tak suka, semua orang aku tak suka. Itu bukan. Ya? Dia sudut terjemahnya ialah hatinya percaya. Itu kalau kontak dia dengan manusia. Kontak dengan Allah pula, hati percaya, oh senang buat ibadat. Mudah buat ibadat. Tanpa rasa kekangan, tanpa rasa masalah. Hatinya terbangun, terbina. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala al-qalb. Nabi peringatkan kepada kita, ketahuilah kata Nabi SAW, dalam tubuh ada segumpal darah. Tubuh kamu ada segumpal darah. Iaitu disebut sebagai mudghah. Kalau darah itu elok, Nabi kata, maka eloklah semua anggota badan kamu. Dan kalau darah itu kotor, jahat, maksiat, kamu akan hancur binasa bersama dengan keburukan tadi. Kamu tak ada apa-apa manfaat lagi. Jadi ayat ini, hadis tuan-tuan, hadis daripada Imam Muslim, Al-Bukhari, Muslim, Ahmad ini, jelas Nabi itu kepada kita bagaimana hati itu adalah asas utama yang menentukan perjalanan kita, baik ataupun buruk, maksiat ataupun dosa, kebaikan, maksiat ataupun kebaikan, dosa atau pahala. Ini yang kita cuba nak ciptakan. Satulah hati ini perlu dibangunkan, dihidupkan, disuntik, diberikan suntikan yang cukup baik melalui apa? Ilmu, iman dan amal. Dia tak boleh dah. Kita dalam agama ni tuan-tuan, kita nak cari jalan yang boleh bawa kita solusi yang terbaik dalam hidup, sejahtera, selamat, bahagia daripada urusan dunia, masyarakat, keluarga. Balik pada Islam ya tuan-tuan. Nak kata apa lagi? Balik kepada neraca Islam itu sendiri. Antara neraca lah jaga solat tadi. Susah hati solat.
tak tenang jiwa, solat. Ada musibah mendatang, solat. Ada sesuatu yang tak dijangka berlaku, akhirnya kita rasa rasa sesuatu dengan apa yang berlaku itu, solat. Solat ini tempat kita merayu, merintih, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jelas dalam Al-Quran, Allah sebut kepada kita, bagaimana bacaan solat kita itu, kita baca macam tu. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Engkau kami sembah, ya Allah. Engkau tempat kami mohon bantuan pertolongan. Nasta'in, kami minta bantuan pertolongan kepadamu, ya Allah. Tak ada yang lain. Sehat walafiat, rezeki hidup, rezeki diberikan, keberkatan, nikmat hidup Allah beri, sihat badan, bahagia dunia akhirat, anak keluarga bahagia. Itu semua daripada nilai ikatan kita dengan Al-Quran. Kan kita baca, kita amal dan kita faham dan kita tunaikan hak Al-Quran. Ini di antara perkara penting. Maka yang kedua ialah kita kena bina hati kita. Dan hati bersih, jiwa bersih, hidup pun akan memberikan ketenangan baik. Yang ketiga, antara ciri orang bertakwa ni tuan-tuan ialah orang yang melihara lidahnya. Ini penting ni. Melihara lidahnya. Sebab apa? Sebab lidah kita ni tuan-tuan boleh jadi lidah yang tak bersendikan tulang. Tak ada tulang, tak ada. Tulang tak ada ni kira keluar je sepatah, dua patah, sepatu patah, satu patah dia keluar saja. Cakap-cakap lah. Ada orang yang tak berhenti bercakap. Cakap. Sehingga kalau dia berhenti orang heran. Kenapa cakap tak berhenti? Kenapa kamu tak bercakap ni? Nak mati ke? Contohnya. Tapi cakapan kita tadi dua elemen sajalah. Elemen baik, pahala. Ilmu, dosa. Elemen sikat ajak kepada kebaikan, pahala. Elemen kita caci maki hamun, menganjingkan orang, contohnya kata ke orang macam tu, macam ni, kita domba. Itu merosakkan hati lah. Jadi sebab itulah kita nak merosakkan lidah kita. Sebab kita nak lidah kita lidah yang penuh dengan kerahmatan pada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya hal ini ditegaskan Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Mu'minun ayat ketiga, Allah cakap tentang kewajipan kita jaga lidah dengan katanya walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan bagi orang beriman dia akan jauh perbuatan perkataan yang tak berguna. Dia akan jauhi. Nak bercakap boleh. Cakaplah benda yang baik, yang menghiburkan hati orang dan menandakan kita baik dengan situasi keadaan dan orang seronok kita. Jangan kita keluar perkataan seperti tadilah, ada domba dengan kata mengata, caci mencaci, keji mengeji, akhirnya kita lontarkan sesuatu pada orang lain, keadaan mencacatkan amal kita, agama kita, akhlak kita, budaya kita. Lisan kita lidah rosak. Ini kita nak tuan-tuan, sebab kita nak ingatkan diri kita supaya jangan jadikan hidup ini boleh menghancurkan kita buat selama-lama. Sebab itulah maka dalam kesempatan yang kita dapat pada pagi ini, kita cakap perkara yang berkait dengan kita supaya apa? Kita nampak jalan hidup untuk meraih takwa ini memang satu perjalanan yang memang susah, tapi Allah permudahkan bila kita nak kepada kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Allah permudahkan. Benda susah Allah permudah. Benda yang susah Allah permudahkan. Benda yang tak elok insya-Allah diberi kebaikan akan jadi elok. Yang haram sekalipun ada kaedah dalam agama, Allah boleh jadikan itu halal, tapi dengan sebab syar'i lah, bukan sebab-sebab tertentu baik. Kemudian di antara ciri orang bertakwa ini ialah seorang hamba Allah yang memelihara pendengarannya. Ini as-sam'u, pendengaran kita ini. Sebab itulah punca kepada hidup ini banyak di sini. Tak tengok, dah kita dengar. Mata tengok lagi, tapi dengar dah. Dengar suara belah luar sana, oh suara anak saya. Tengok dia lagi, tapi dengar suara anak kita. Dengar suara cucu kita datang, rumah kita contoh. Kita dah duduk dalam bilik, tak nampak muka pun, tapi dengar pendengar itu, kita tahu, oh ini cucu aku, ini anak aku contohnya. Masya Allah tuan-tuan. Jadi hal ini menjadikan kita jadi orang bertakwa. Kenapa? Pendengar kita itu pendengaran yang terfokus kepada agama. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Cuma tinggal lagi kita faham ialah tiap penglihatan kita ada amanah insya Allah Azza wa Jalla akan disiasat, ditanya oleh Allah Azza. Ke mana kamu lihat? Apa kamu lihat? Kamu pegang Quran setiap hari ke tidak? Atau kamu phone saja setiap hari sampai 10 jam? Quran 1 jam pun tak ada, seminit pun tak ada. Contohlah kan. Pegang buku agama ke pegang buku macam mana? Atau buku yang berunsur kejahatan, kemaksiatan contoh. Di mana kita? Aina nah, di mana kita berada? Itu sebabnya penglihatan ini penting. Kita celik saja nampak kuning, biru, hijau, hitam, merah, purple contohnya kalau warna lah. Buka mata nampak, oh ini baju biru, ini baju putih, ini baju hijau, ini baju merah, ini baju yang berbelang.
Termasuk tengok muka anak-anak. Oh, ini Abang Long ni Kak Lang. Jadi dari kuatan mata itu dia akan jelma ke mata. Apalagi lah kalau mata ini itu kena pakai melihat benda-benda yang bersifat kebaikan. Melihat Al-Quran malam ke siang, melihat buku-buku agama malam ke siang, melihat tempat ibadat malam ke siang, melihat masjid indah nak datang berjemaah malam ke siang, melihat saf semayang kita solat malam hadir bersama. Itu semua benda-benda yang jadikan mata kita berharga di hari akhirat nanti, bukan mata yang dihujani oleh kemurkaan Allah Azza wa Jalla dengan siksaan yang pedih macam-macam. Tak nak tuan-tuan. Itu maka kita harapkan dengan sebab penglihatan kita yang baik ini akan datangkan kita keinsafan. Tengok satu keadaan yang mengejutkan, yang membahayakan. Kita tengok mata kita. Hati bercakap, ya Allah, ini tak elok, ini elok contohnya. Tengok mayat sedang ditanam, terasa insaf, ya Allah, ini giliran dia, besok aku. Dia sedang uruskan kemudian orang yang masih hidup, aku besok mungkin aku. Terasa tuan-tuan, tengok benda-benda yang menakutkan aksiden. Ya Allah, besarnya engkau punya kuasa. Hamba-Mu engkau angkat nyawa begitu rupa, engkau lebih berkuasa, ya Allah. Mungkin faktor keselamatan tak dijaga, contohnya. Jadi kita akan insaf. Dengan mata ini tuan-tuan, dia akan buka hati, buka jiwa. Akhirnya, kita akan rasa tenang, bahagia, selesa dan tidak ada sesuatu yang kita boleh sebut sebagai hilang ketenangan ke atas musibah dan seumpamanya. Baik. Saya kira dalam kesempatan yang ada pada pagi ini, itulah sekadar yang semampu atas semangat saya untuk mengajak tuan-tuan, mengajak kita sidang hadir semua, terus kita beramal, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari ruang-ruang untuk menambahkan kebaikan demi kebaikan tanpa kita cuai. Sebab dalam hidup ini yang kita nak ialah satu, innamal a'malu bi khawatimiha, ataupun dalam hadis pada Sahal bin Sa'ad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Penghujung itu kita nak, penghujung usia kita adalah kebaikan, bukan dalam dosa. Penghujung usia kita meninggal di mana kita? Dalam redha Allah, bukan muka Allah. Dalam amal soleh, bukan amal ibu. Ini kita nak. Penghujung itulah. Sebab kita usaha sekarang ni, kita cari hujung yang baik tuan-tuan. Daripada sudut amal kita, ilmu kita, daripada sudut iman kita, takwa kita Allah Azza wa Jalla. Begitulah sekadar pada pagi ini dalam kerangka tajuk ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Kita sebut 4 tadi, yang berbaki 5, 6 banyak lagi lah, bukan 5 saja, bukan 6, mungkin beratus pun. Kita ambil sebagai satu contoh umum, fikir-fikir renungkanlah. Jadi harapan kita mudah-mudahan tiap inci amal kita Allah akan radai, termasuklah setiap inci sedekah kita sumbang. Saya mengajak tuan-tuan terus menyumbang kepada surau An-Nur fasa 3A, tertera nombor akaun online bank Islam, buatlah. Ya, mudah-mudahan sikit kita sumbang, kita pahala yang banyak sumbang, pahala yang besar lagi di atas nama kebaikan. Sebab Allah SWT berjanji orang-orang yang buat baik ini tidak akan dikecewakannya. Contoh dalam surah Al-Baqarah 272, Allah kata apa? Orang yang menyumbang ini, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Allah berjanji kepada kita, orang belanjakan harta benda, dia dapat pahala untuk dirinya, dan Allah beri keredaan baginya. Allah beri keredaan, dan Allah akan beri kepadanya kejayaan di alam sana, tak akan dizalimi oleh Allah di alam sana. Ini kejayaan bagi orang sedekah. Termasuk dalam satu hadis yang lain, dia bersabda kepada kita, as-sakhi qaribun minallahi qarib minan nas qarib minal jannati. Hadis pada Imam Tabrani, orang yang pemurah ini, suka derma ini, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqatu tudfil khati'ata kama yutfi'ul ma'an nar. Disebut riwayatnya, sedekah itu boleh hapuskan dosa kecil kita bagaimana api menghapuskan, bagaimana air memadamkan api yang membakar. Air dia padamkan api, macam itulah sedekah ini boleh hapuskan dosa kita. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ajak tuan-tuan terus menyumbang kepada surau An-Nur dengan nombor tertera. Ini menambahkan bekalan ilmu amal kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu al-ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Bertemu lagi insyaallah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.